BCD. B objektif, B objektif. Kalau kata genre, dia subjektif. Okey, jadi bila okey. Jadi kuantitatif ni, jadi in short kita guna adalah peringkat membuat keputusan bagi syarikat ataupun firma ataupun apa-apa siapa-siapa sajalah seperti saya cakap tadi, sama ada kalau dia strategis ataupun manager ataupun founder of the organisation, dia boleh gunakan kaedah ni, quantitative, strategic, matrix. Sebenarnya saya ulang balik, maklumat tu maklumat yang sama juga kita dapat daripada fasa sebelumnya. Jadi sebelum tu saya kalau kamu ada tengok dekat e-clip tu, saya dah upload saya dah upload satu short video berkaitan dengan QSPM. Okey. Jadi dia daripada Profesor Creed Jadi dia explain from the video kita dapati bahawa very good explanation from Professor Creed about QSPM. Jadi you can watch the video to get deeper understanding how QSPM work. Okay. Ataupun bagaimana QSPM function. Jadi boleh tengok video. So beside that, saya pun ada juga upload video-video mengenai SWOT matrix, space matrix, BCG, okay, BCG matrix, okay, dan juga ada beberapa lah, saya lupa lah, saya ada buat benda tu. Saya dah tengok video ni, saya dah upload benda-benda tu. Okay. Dalam e-clip. Okay. Okay, jadi kita tengok untuk hari ni kita akan tengok kepada seperti yang cakap tadi, decision stage, okay, QSPM. Jadi involve decision stage, involve the QSPM. So try to reveal the relative attractiveness of alternative strategies. Okay, alternative strategy does provide objective basis for selective specific strategies. Jadi dalam decision stage ni kita cuba membantu syarikat dalam membuat pilihan strategi. Bila kita kata alternative strategy, maka we can have more than two, at least two, minimum two, to help managers ataupun to help the strategists selecting the best strategies to pursue. Okay. Okay. Jadi ni kita tengok tu penerangan awal lah. Okay. Ashraf ambil attendance Ashraf. Ni sebenarnya ada satu lagi sebelum saya lupa ni, bila nak buat quiz, bila nak buat test ni. Boleh minggu depan boleh? Banyak dah kita cover ni. Boleh tak minggu depan? Jadi boleh baca lah. Bab-bab yang telah kita. Betul. Minggu depan. Ya. Ada berapa grup lain? Dengan grup ni. Oh, okey. Kira tak. Program lain. Okey. Kita standby standby lah. You just standby. Then saya akan beritahu masa yang sesuai. Okay, focus a few topics a few mungkin the first 5 chapters, okay, yang awal tu. Okay. Okay, ni kita nak Isnin pun ada some of the test. Isnin? Isnin waktu kelas kita orang lah. Waktu pagi. Itulah saya pun kalau sebab ni melibatkan few kata
guna waktu lain mungkin kita ada masalah. The best way kita kena fix tak dekat kita kena buat masa lecture, betul tak? Tengoklah nanti macam mana. Okay. Saya discuss dulu dengan pensyarah satu lagi. Okay, ni kita dah cover dah. Ni kalau tak faham tengok video Ni saya upload video tu bagus, dia terang satu-satu. Jangan ni. BCG. Ni boleh ada 4 kuadran kan. Kali ni ada 9. Jadi kita boleh tengok kalau kita ada banyak portfolio, mungkin kita guna yang ni. Okay. Banyak portfolio dalam syarikat kita boleh guna yang ni. Untung. Kalau okey juga. Yang paling prominent ni cash ni BCG Matrix. Tahun 1979 BCG Matrix ni. Okey. Okey, yang ni IE Matrix memang kita dah bincang. Strategi pun kita dah tengok. Ini. Okey, kita punya slide kita hari ni berkenaan dengan ni. Jadi QSPI Matrix dia form to help managers to select the best strategy for the organisation they work. Okay, so QSPM aim ataupun try to objectively indicate which are the best. Okay, are best. Okay, dalam QSPM we use input from stage 1 and stage 2 to decide the best alternative strategy to use. Okay, jadi kita gunakan maklumat yang kita telah kumpul ataupun kita collect ataupun kita gather sebelumnya untuk kita buat keputusan dalam QSPM. Saya ulang, kenapa dia objektif? Sebab kita guna nombor. Kita guna nombor lah. There's numbers. Dan kita weight that numbers and give that numbers with certain weight. Dan kita sum dan kita dapat the final figure. Okay, jadi from that final figure, jadi kita boleh buat keputusan. Okay, jadi dia dari segi panggil template. Template QSPM look like this lah. Lebih kurang macam ni lah. Kalau kita ada 3, kalau kita nak buat 4, kalau kita ada 2. Jadi dia kelihatan macam ni. Kita ada macam ni. Okay. Jadi kita kena letakkan semua maklumat yang kita kena letakkan yang maklumat yang telah kita kumpul tu daripada EFE, IFE. Okay, IFE. Okay. Contohnya kita ada maklumat macam ni. Key factors, key internal factors. Kita list down what are the key external factors that relevant to the organisation. Contoh dalam format ni, dalam template ni, dia letak ekonomi. Dia ni PEST. PEST. Okay, PEST. Pestel kan. Pestel. Internal pestel lah ni. IFE, EFE ni pestel kan. Satu sosial dan teknologi. Pestel lah dia kan. Minggu lepas lah. Pestel ni dalam, ini luar, ni dalam. Semua kita letak semua yang berkaitan. Jadi kalau tidak berkenaan, kita jangan bagi weight. Jadi kalau mengikut awak boleh tengok video daripada Profesor Crick tu. Jangan kita bagi weight dan kita multiply weight tu, kita dapat nilai. Jadi so how to do QSPM? Kita baca satu persatu lah. Make a list of the firm key external. Jadi ni external opportunities and threats and strength and weaknesses in left column. Okay, in the left column.
Jadi kita letak semua sekali kat sini. Contohnya lah. Jadi kalau nanti kalau kamu diminta kelas ni online payah sikit kan. Kalau kita dalam kelas kita tapi tak apalah. Kita tengok lagi. Okay, buat dekat sini. Lepas tu assign weight to each key internet. Jadi kita kena bagi nilai. Bagi nilai dekat sini. Berapa kat sini. Kita tengoklah nanti. Lepas tu examine the stage 2 matching matrices and identify alternative strategies. Okay. Should consider. Jadi kita tengok. Okay, tengok sini. Strategi, alternative strategi kat sini. Okay. Lepas tu determine attractive scores. Nanti kita tunjuk determine, tentukan attractive score. Skor bagi setiap pembuluh ubah tadi. And compute the total attractive score and then sum the total attractiveness score kita dapat. Okay. Jadi itu adalah dia punya step dalam QSPM. Nanti kita akan tengoklah. Jadi saya bagi penerangan dulu. Jadi what ada advantage ataupun the features of QSPM. Jadi set of strategy that can be examined simultaneously, secara serentak lah. Kita boleh compare strategi secara serentak. Kalau dalam sebelum dalam strategi sebelumnya ada space matrix, ada SWOT dan ada internet FE dan di dalam ni kita boleh buat secara serentak, kita boleh compare strategi secara serentak. Jadi it require strategies to integrate pertinent maklumat-maklumat tu, maklumat-maklumat yang berkaitan tu kena letak dalam template tadi. Okay. Jadi we can use this strategy regardless of the font size, sama ada kecil ataupun besar. Okay. Sama ada you are non-profit or non-profit organization or non-profit, so you can use this technique QSPM. Okay, tapi dia ada the advantage limitation of the QSPM. Antaranya always require informed judgment. Jadi yang saya cakap ni lah, bagaimana dapat nombor tu, bagaimana dapat nilai-nilai tu 4, 5, berapa, kosong banyak. Jadi bergantung kepada you punya judgment. Jadi supaya you need to have judgment berapa yang patut bagi nilai ni, pemberat berapa dari segi attractiveness. Jadi mungkin different people may give different weight ataupun different judgment. Okay, that's why we need to do in groups. Jadi if we do in group, jadi we can kita boleh secara collectively give weight for each factors ataupun bagi setiap satu pembuluh ubah tadi. So it's only good as it is only as good as the prerequisite information and matching analysis. Jadi kalau ada maklumat baru kita boleh guna ni. Kalau kita dah ada prerequisite information, kalau tak ada maklumat kita kumpul, kita tak boleh nak buat benda ni. Jadi that's why seperti yang saya kata tadi, the QSPM ni kita gunakan maklumat-maklumat yang all the information that we have collected ataupun gathered prior to this. Tak ada maklumat tu tak boleh nak buat. Jadi dia punya kelemahan dia. Okey, jadi contohlah ni yang ada dalam buku teks kita. Jadi let's say Dia kira dia tak boleh, dia kena try buat satu-satu tu dulu yang sebelumnya ada 5 tu. Mana? Yang kan sebelum ni belajar pasal space, grant, internet, external. Dia kena ada maklumat yang tu dulu lah, lepas baru boleh buat yang untuk QSPM. Maklumat yang sama je. Maklumat yang saya tunjuk ni, maklumat yang sama. Cuma dia bagi weight. Lepas tu kita compare dua ni. Nak compare. Maklumat yang sama. Jadi awak tengok dekat tu. Awak boleh tengok dekat video. Bagaimana Profesor Craig tu explain
Okey. Dia Dia tak dia boleh jam terus tak? Dia tak boleh jam terus pada Ya? QSPM. Dia terang QSPM. Dia tak boleh jam terus tak? Macam dia tak ikut step tu, dia jam terus pada QSPM. Jadi macam mana pula kita nak dapat variable ni kalau kita jam? Jadi kita kena ada variable dulu. Tak, Ashraf? Variable ni, variable yang saya ini. Jadi kita kena decide variable. Barulah kita boleh buat. Betul tak? Macam ni adalah ni opportunity track ni. Strength weakness ni SWOT betul? Ni SWOT ni. Ni SWOT. Opportunity track strength weaknesses adalah SWOT. SWOT kan. Jadi kalau kita ambil kita pun ada analisis panggil SO, WO, ST, WT kan. Ada yang kita combine macam tu kan. Ada juga kan. Okey. Jadi kita guna maklumat yang sama tapi untuk lebih objektif. Untuk secara lebih objektif dapat keputusan yang lebih tepat. Macam tu. Jadi dalam kes ni, let's say manager ni dia try to decide either to buy new land, tengok ni, buy new land and build new new store or just to renovate the existing existing store. Jadi contohnya you are retail computer operator. Jadi the company need to decide sama ada untuk yang pertama alternative yang pertama you want to buy new land, you need to buy new land and build a new store at new location, ataupun pilihan kedua kita nak just renovate our existing store. Jadi kita tak tahu. Okay. Kita tak tahu, syarikat ni tak tahu nak macam mana nak buat. Jadi dalam kes ni dia telah menggunakan kaedah QSPM. QSPM untuk membuat perkiraan tadi. Jadi kita tengok sini ada item-item ni yang dibagi pemberat tapi dia tak ni yang dash ni dia tidak relevan lah. Dia tidak relevan dalam konteks ni. Difikirkan tidak relevan sebab dia dash ni. Dia dash tidak ada. Tidak ada pemberat, tidak ada value. Dia dash. Jadi dalam kes ni walaupun dia ada 8 opportunities as a key factors, jadi dia only give weight for 3. Okay. Jadi contohnya macam ni, buy new land, untuk buy new land and build new store. Jadi dari segi peluang population of city growing 10%. Dia tengok bahawa pemberatnya population of city growingnya hanya 10%. Hanya lebih kurang 0.1. 0.1 lebih kurang 10. 0.1. Total ni 1 ni. Total ni 1 0.1. 0.1 daripada 0.01 daripada 10% lah kan. 10%. Yang ni 10%. Yang ni 10%. Okey. Lepas tu rival computer store opening 1 mile away. Ataupun 2 km daripada ni. Okay. 0.1. Jadi attractiveness, ni panggil attractive score. Okay. Attractive score. Jadi population of city growing by 10%. Dia andaikan bahawa 4. Jadi 4. Dia bagi 4 ni sebenarnya kat sini determine attractive score. Attractive score ni dia boleh daripada 1 most attractive, 4 most attractive. Okey, 1 ataupun not attractive, ataupun 4
most attractive, yang paling berkait, yang paling menarik ya. Jadi yang ni patut dia pun akan multiply yang ni. Multiply bagi ni dapat yang ni. Dapat total attractive score for this variable for this one. Okay. Jadi sama dengan yang ni. Growing 10%, renovate existing store 2. Jadi kalau kita tengok sini dalam kes ni, dekat kawasan barunya lebih menarik lah. Dari segi dia tengok ada peluang baru yang lebih baik dekat kawasan new area ni. Okay, new area ni dia tengok baru dia tengok kawasan tu mungkin new residential area, new ataupun new urban area. Jadi dia bagi atraktifnya lebih besar daripada yang existing stock. Okay. Tapi dekat dari segi item ataupun faktor nombor 2, rival competitor store opening 1 mile away, dan di kawasan baru tidak ada pesaing, kurang pesaing. Jadi atraktifnya 2. Tapi kawasan yang sedia ada 4, tinggi. Jadi dia tengok situ, dia tengok peluang untuk to build new store at new location lebih besar. Vehicle passing store up to 12%. Jadi tengok dari segi density boleh menggambarkan dari segi density kepadatan orang lah sini. Vehicle traffic passing store up to 12%. 12%. Jadi mungkin kawasan baru dari segi vehicle rendah. Ini kawasan yang lama. Kawasan ni untuk akan datang mungkin jadi lebih menarik lah. Untuk sekarang ni tidak menarik lagi. Tengok macam tu. Jadi sama dengan faktor-faktor lain. Ya. Apa dia? Untuk tadi kan doktor cakap limitation QSPM ni tak boleh buat seseorang kan. Jadi kiranya untuk dia tentukan attractive score tu kiranya dia in a group lah. Sama-sama Jadi nak tentukan. boleh juga nak buat seorang. Jadi kalau buat seorang tu mungkin dari segi yelah kita nak minimize error lah kan. Jadi kalau you katalah a group of manager sit down and discuss, mungkin dia boleh argue, mungkin dia boleh discuss, mungkin dia boleh bagi pandangan, view sebelum dia come up with this figure. That's why saya kata ni better to do in group so that you can discuss. Nak buat seorang pun tak apa. Kalau kita nak buat the owner of the store ataupun the owner, ataupun sebab dia cakap tadi boleh dilakukan oleh makna syarikat siapa sahaja dekat sini kan, kalau dia tahu. Okay. Tadi ada syarikat besar dekat list of defense tadi kan. Jadi kalau dia seorang yang mahir, dia boleh buat je. Boleh. Dia boleh lah kan. Jadi my suggestion pandangan saya better do in group. Jadi kita boleh argue why you put 4. Apa ni tak 2 tak 3. Kenapa tak 3? Kenapa tak 1? Apa 4 lah contohnya. Sebab nilai ni akan beri kesan kepada hasil. The outcome. Any outcome. Okay. Kan? Jadi kalau kita argue, jadi kita boleh, biasanya kalau kita discuss, kita buat in group, jadi kita boleh dapat keputusan yang lebih firm. Okay? Jadi dan kalau ada kesilapan, kita boleh secara kolektif responsible for the decision that has been made.
Kalau berjaya pun kita buat cara kalau berjaya pun grup yang buat. Kalau tak berjaya pun grup yang bertanggungjawab. Jadi saya cadang ni buat the group lah. Buat that level manager yang berkaitan sajalah kan. Boleh kan Nabila? Boleh. Lepas tu sama attract ancaman dia best buy opening a new store nearby in 1 year. Dari segi weightnya dari segi weightnya lebih besar. Best buy opening new store nearby in 1 year. Dia macam maknanya bila ada rival open the new store nearby your store ataupun jadi is ancaman. Jadi ancaman ni besar juga dia bagi weight ni. Jadi total dia 0.6. Okey. Dekat kawasan baru 0.6, kawasan lama existing area ataupun existing store 0.45. Ancaman. Okey. Dan ni local university offer computer repair. Dia rasakan tidak berkaitan. Irrelevant. Tak berkaitan. Okay, new bypass for highway 34. Ni jalan lah. Okay. Okay. Dia bagi ni. Okay. Dia bagi 0.12. Jadi ni macam ni Nabila. Kenapa tak 0.14? Tak 0.10? Kenapa 0.2? Ni judgement lah. Your judgement. Jadi boleh tengok dekat komputer dekat video saya upload dekat Eclipse. Jadi nak come up dengan nombor-nombor ni ya. Nombor-nombor ni kan. Dia subjektif ni. Subjektif. Okey, sama juga dengan faktor-faktor lain. Strength, weaknesses, kita gunakan prosedur yang sama. Jadi contohnya strength, apa ni strength? Ni faktor dalaman. Ni faktor dalaman. Okay, strength, faktor dalaman. Yang ni faktor luaran. Okay, betul Ashraf ni? Ni faktor luaran. Ni faktor dalaman. Betul. Kan? Betul. Jadi kita combine. Kita combine both factor tu untuk kita dapat comprehensive overview. Jadi kita buat sini. Kita letak benda yang sama. Jadi kenapa yang ni untuk weakness ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Yang ni ada 3. Kenapa awak tanya saya? Waktu 3 dia bagi weight 3 saja. Dia ada 3 yang berkenaan. Yang ni 3 saja, yang ni ada 5. Kenapa? Kenapa tu tak 5. Tak sama. Ni patutnya 5 lah. Ni tu yang difikirkan berkenaan. Apa yang dia fikir berkenaan. Kita kena ni tu kita punya manager tu lah. Orang yang buat buku ni. Ni manager tu. Jadi kalau orang berniaga macam Fadil tu, dia boleh jawab kenapa dia tahulah kenapa dia tak berniaga. Kita tak berniaga ni, kita tak feel that situation, we not in that situation. Jadi kita tak boleh nak bagi weight yang secara yang objektif macam ni. If you are in that condition, situation, jadi awak boleh bagi. Boleh boleh ada, supaya ada feel, supaya awak ada feel tentang ni. Boleh? Fadil ada Fadil? Fadil ada tak kelas ni? Ada. Fadil? Ada. Ya. Fadil tak berniaga petang ni? Tak berniaga petang ni? Saya setiap hari saya berniaga. Betul tak Fadil? Macam mana apa yang saya kata tadi, kalau kita terlibat dalam perniagaan, kita yang tahu berapa nak bagi pemberat ni kan? Betul. Sebab kita dalam situasi tu, betul tak? Dan kita tahu apakah kekuatan dan kelemahan kita. Orang lain tak tahu kan?
Betul dari segi market kita tu semua. Market, kekuatan kita tengok orang jual mana yang sama dengan kita, kat mana kebaikan kita, kat mana kelemahan kita tahu kan. Betul betul. Dari segi macam lah, contoh dari segi packaging, marketing, strategi and what not, kita tahu. Okey, jadi kita, itulah yang manager tu sendiri tahu. Okey. Okey, macam Fadil jual bulan puasa ni jual apa Fadil? Ambient Tak dengar lah Fadil. Tak apalah Fadil. Okey. Jadi dalam kes ni, dan bila kita dapat nilai-nilai ni, dan akhir sekali kita kena sum. Kita kena sum nilai ni. Kena sum up dia punya figures. Jadi dalam kes ni kita dapati bahawa untuk strategi nombor 1 ni, buy new land and build new store, dia punya skor dia adalah 4.36. Manakala renovate at the existing location, kita dapati bahawa 3.27. 3.27. Okey, jadi apa kesimpulan dia? Apa kesimpulan dia? Beli tanah tu lebih baik daripada dia. Jadi strategi nombor 1 lah. Strategi nombor 1, which is buy new land and build new store, is viable, is better. Okay, is the best banding dengan yang kita buat nombor ni, besarkan ataupun renovate pada di tempat yang sedia ada. Jadi kita kena jadi bila kita buat ni, kita boleh kena follow lah strategi ni, strategi build new store at new location, new area. Sebab disokong oleh figure-figure ni. Itu saja. Okay. Untuk QSPM. Taklah kompleks mana, cumanya dia lebih komprehensif berbanding dengan strategi-strategi sebelumnya. Sebab dia gunakan teknik-teknik yang ni, kombinasi teknik-teknik yang dia ada sebelum ni, dan dia tambah lagi dengan figure-figure macam ni. Tu ada. Nampak lebih senang sikit. Sebab yang kalau yang sebelum ni dia macam buat satu strategi yang boleh buat. Yang ni macam boleh compare semua. Jadi kalau yang tadi, kalau yang ni nak pilih strategi kan, strategi. Sebelum tu kita nak buat strategi juga. Okey. Tapi tengok pada maklumat. Maklumat yang kita nak dapat, maklumat yang kita ada. Kalau kita tengok pada yang space tu, banding yang BCG tu, dia ada variable-variable yang berkenaan. Yang kita nak yang perlu ada. Sebab kalau ada variable tu, barulah kita boleh follow, boleh guna ni. Boleh guna strategi BCG ataupun space. Kalau yang ni, kita hanya perlu pada SWOT, maklumat SWOT. Jadi maklumat SWOT ni adalah lebih komprehensif. Okey. Jadi seterusnya ada soalan lain? Sebelum kita tengok yang slide ini, nak habis The culture and politics of strategy. Strategy that require fewer cultural changes may be more attractive because extensive changes can take considerable time and effort. Jadi, so if you want to make change, so please make sure that there is no significant ataupun
panggil significant changes that that distract the that will distract the implementation process. Jadi kalau bila nak buat satu benda baru dan efek macam ni, contohnya cultural, working style and ataupun behavior your workers behavior expectation. Jadi maybe there may be some resistance in the implementation process. Jadi awak kena belajar pula, kena implement pula teknik-teknik dalam yang awak belajar dalam management of organisation ataupun organisation management, managing change kan, change management. Ada teknik-teknik untuk mengurus perubahan kan. Ada kan belajar itu? Ada kan? Change management kita nak buat, bila kita nak buat perubahan in certain situation ataupun certain extent ada penentangan sebab dia mungkin dia fikir change is not good for the organisation. Jadi if you feel that the change is necessary, so you need to use several change management technique to reduce this resistance from resistors. Okay, jadi benda tu kena buat pula, kena implement. Political maneuvering consume valuable time, subvert organisation objective, divert human energy and result in the loss of some valuable employees. Jadi faktor-faktor politik, okay, yang kena stabil lah. Kena stabil. Faktor politik ni kadang-kadang boleh mengganggu the way people run business and so on. Jadi that's why political stability either dalam inside the organisation or outside organisation in certain extent dia boleh memberi kesan kepada pelaksanaan organisasi lah. Macam sekali yang dalam lah. Okay, yang lain itu political biases and personal preferences get underlie embedded in strategy choice. Okay, jadi biasanya biar ada perbezaan yang antara individu, okay, personal preferences. Jadi maybe you think that this thing need to be done, whereby other people may think that this thing is not necessary to be done for now. Jadi menyebabkan dia mengganggu atau memberi kesan kepada pilihan strategi yang kita ada. Okay, ni taktik 2-8 strategies ni saya rasa choose method ni saya rasa ni boleh baca sendiri lah. Lepas tu governance issue, jadi biasalah sebelum kita nak buat sesuatu perubahan, mungkin macam dalam case tadi sama ada whether either to buy new land and build new store at new location ataupun nak renovate existing store, jadi you need to get permission. Okay, jadi maybe you need to refer to the board. Jadi even though your decision suggest that you need to buy new land and build new store at new location, so board approval is needed. Okay, kena dapat kelulusan daripada board, ahli lembaga pengarah lah. Jadi bila dapat kelulusan daripada board, jadi you can proceed. Okay, jadi board ni dah belajar kan Ashraf dalam subjek lain? Ya Doktor, belajar lah. Subjek apa ni lagi? MA ada. MA. Lagi apa ya? Encik Mak Osman ajar apa tu? Encik Mak Osman. Haji Mat. Tak ada. Di situ tak ajar.
Dia tak ajar. Tak ada. Nampak tak? Dia tak ada. Tak ada. Saya ingat masa saya bincang-bincang ni, dia cakap tentang bot ni. Aku ajar dia kata ni. Dia mungkin subjek lain lah kan. Subjek lain lah. Control and oversight over Tak ada. management, adherence. Jadi ni tugas-tugas bot ni tahu kan. Saya tak perlu ulang lah. Jadi kena ada good governance lah. Good governance. Ni awak belajar. Ada subjek apa yang belajar dekat ni degree ni? Subjek apa ni? Etika ada tak? Business ethics ke? CSP. Business Business ada. ethics. Yes. Business ethics kan? Ada tak tajuk khusus yang berkait dengan subjek perakaunan lah. Mesti accounting student ambil subjek ni. Dia ada, saya lupa. Dengan apa? Yang berkaitan dengan good governance ni. Ada dalam corporate governance lah. Corporate governance. Itulah saya cakap tadi. Corporate governance kan. Corporate governance belajar ni kan. Belajar tu practice good governance. Ya. Corporate governance. Saya pun tak tahu spesifik, tapi saja corporate governance. Dia awak belajar tentang ni. Jadi corporate governance tu cara ringkasnya dia nak kita kena tahu apa? Terusnya kita tahu tentang untuk company tu dia ada rules and guidelines lah untuk macam mana director tu dia nak sebab baru je masuk topik corporate governance ni. Dia cara umumnya dia nak buat cara umumnya mungkin corporate governance kita bincang tentang guidelines je tak? Guidelines certain guidelines that we need to follow kan untuk certain perkara, betul tak? Berkaitan dengan dalam tuan tahu perakaunan lah kan, dalam perakaunan good governance in accounting, apa yang awak kena follow, apa yang standard kena follow, apa mungkin ada standard je kot kan, dia ada standard. Ya tu. Tak boleh main redah je, dia kena ambil ada standard. Peraturan dia ada act. Tak tahu lah saya pun, apa lah ni. Saya rasa macam tu, tak? Ya? Dia dah tak ada act dia. Dia ada act dia, kalau macam ni berapa ni pun macam ni. Okey. Saya lupa lah. Ni saya rasa awak pun boleh much better than me. Jadi awak boleh apply lah benda tu, principle good governance ni. Saya terang salah pula nanti. Okey. Jadi itu saja untuk bab ni. Ada soalan? Tak ada. Nabila, ada? Tak ada sebab topik ni dia senang sikit lah nak faham. Senang sikit ya. Nabila dah tengok video dah? Video belum tengok lagi. Still tengok pada buku teks tu. Referring pada buku teks lain-lain tu macam mana? Aisyah Aziz. Ada tak? Aisyah. Aina Syukri. Kavi ada kelas ni. Kavi. Silashini Sukumaran. Silashini Sukumaran. Tak dengar ni. Suan Chen. Apalah. Ya.
Ada apa-apa nak tanya Suan Chen? Tanya Suan Chen. Ha? Sekejap lagi lah. Nanti tengok video tu dulu. Suan Chen tengok video tak faham, boleh kita tanya. Boleh? Suan Chen ada kat mana Suan Chen? Kelantan. Kelantan. Okey. Okey Suan Chen. Wishalani. Ada. Umi Kalsum. Yogeshwari Siwam. Yogeshwari. Ya, doktor. Okay. Are you okay? Yogeshwari? Ah? Okay. Okey. Ada soalan? Any question? Ni? Tak About ada. this chapter? Right. Semua faham. Everything clear. Zahilah. Zailah. Ada. Okey, jadi saya nak bagi latihan ni sikit. Jadi boleh jawab dekat Eclipse boleh? Oh, dia ada. Saya akan upload dekat Eclipse nanti jawab Okay. Nanti ni saya try upload sekejap. Nanti jawab. Okey, terima kasih. Doktor. Doktor dah habis ke kelas? Ya? Kelas Senin. Sampai sini je ke kelas? Sekejap je ni. Bila nak kelas lagi. Oh. Eh. Tak rasa. Ingatkan nak sampai je layan ni. Yang cantik lain lah. Tak apa. Ada a lot of ample time. Banyak masa. Kita buat latihan pula. Ni tak boleh buat latihan ni. Kita buat latihan pula sikit. Latihan pun simple je. Okey ya, Nabila suka dengan lecture. Okey ya, Nabila. Saya nak pick up question. Baik, terima kasih. Tunggu jap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Masih ada. Ya, bye-bye.